Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. So, hari ini kita masih lagi mempelajari tajuk pendidikan seni visual, iaitu tajuk yang keenam, iaitu ruang. R-U-A-N-G. Ruang. So, dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang definisi ruang, jenis-jenis ruang dan juga fungsi-fungsi ruang. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok slide yang telah cikgu sediakan. Definisi ruang. Ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Okey, ruang dalam seni visual merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara objek dan juga kedalaman sesuatu objek. Ruang terbahagi kepada dua, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal, juga ruang ilusi atau dikenali juga sebagai ruang tampak. Okey, sekarang mari kita pelajari tentang ruang nyata terlebih dahulu. Okey, ruang nyata ataupun ruang fizikal terbahagi kepada dua, iaitu ruang tertutup dan juga ruang terbuka. So, kita nak tahu apakah yang dikatakan dengan ruang tertutup dan apa pula yang dikatakan dengan ruang terbuka. Tengok rajah yang ada dalam buku teks kamu. Ruang tertutup ialah ruang bagi kawasan yang terhad seperti di dalam bilik, dapur ataupun di dalam bangunan. Okey. Seterusnya adalah ruang terbuka. Apa pula yang dikatakan dengan ruang terbuka? Ruang terbuka ialah ruang bagi kawasan lapang seperti padang, taman, pantai dan sebagainya. Okey, kita boleh simpulkan bahawa ruang tertutup adalah ruang di dalam kawasan bangunan, rumah dan sebagainya. Manakala ruang terbuka adalah ruang di luar kawasan bangunan, di sekeliling kita. Okey, kat kawasan lapang, kat padang, taman, pantai dan sebagainya. Okey, seterusnya, ruang ilusi ataupun dikenali sebagai ruang tampak pula terbahagi kepada tiga. Iaitu ruang dalam, ruang cetek dan juga ruang rata. Tersalah pula cikgu sebut. Okey, apa yang dikatakan dengan ruang dalam? Okey, ruang dalam adalah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan ruang hadapan, tengah dan juga belakang. Biasanya ruang dalam ni kita dapat tengok dalam kita punya karya seni visual. Contohnya gambar-gambar dalam buku teks kamu. Contoh yang pertama tu Yoh Jing Leng, yang bertajuk Sawah, Dusun, Bukit, Langit pada tahun 1963 yang menggunakan cat minyak. Itu karya dia. Yang kedua karya Ismail Mat Hussein yang bertajuk Untitled 2010 yang menggunakan cat air. Okey, jadi perspektif yang kat situ kita nampak ada ruang depan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Itu yang kita katakan dengan ruang dalam. Seterusnya, ruang yang kedua adalah ruang cetek. Apa pula ruang cetek ni? Ruang cetek ni adalah ruang yang kelihatan dekat dan juga terbatas. Maksudnya kita zoom in, kita nampak depan-depan. Okey, contohnya karya Zulkifli Buyung, kapal kertas pada tahun 1965 yang menggunakan pastel atas kertas. Okey, tengok karya dia tu. Dia zoom terus gambar apa? Buah-buahan tu terus kita nampak depan besar. Sama juga dengan image figura manusia tu pun di depan. Okey, maksudnya ruang dia cetek, terbatas. Okey, dia zoom terus. Okey, seterusnya ruang rata. Okey, ruang rata adalah terhasil apabila dilukis atau diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Tengok contoh tu ya. Okey, seterusnya, kita dah tahu beberapa jenis ruang yang ada. Sekarang kita nak tahu pula apakah fungsi-fungsi ruang. Okey, ruang fizikal ataupun ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Interaksi antara karya seni dan audiens membolehkan pengalaman estetik berlaku. Audien akan dapat melihat kualiti sebenar karya tersebut dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej yang ingin disampaikan. Okey, ruang ilusi ataupun ruang tampak pula berfungsi untuk memperlihatkan karya 2D seperti 3D. Okey, maksudnya fungsi ruang tampak tu, karya tu adalah karya 2D, dua dimensi. Tapi bila kita menggunakan ruang tampak,
Karya dua dimensi itu akan kelihatan seperti tiga dimensi, akan nampak timbul. Okey, perkara ini dilakukan melalui aplikasi ruang cetek, ruang dalam dan juga ruang rata. Jadi pentinglah ketiga-tiga jenis ruang ini untuk menghasilkan karya 2D dan memperlihatkan seperti karya 3D. Okey, biasa kita tengok dekat mural-mural Sekarang ni dah banyak mural-mural yang kelihatan seperti 3D. Okey, museum 3D pun dah ada mural 3D. Okey. Sekarang ni kita tengok fungsi ruang dalam karya seni. Kita tengok pada karya yang pertama tu, okey, ruang mempengaruhi warna dan juga saiz berdasarkan jarak. Selain daripada imej, okey, warna juga memainkan peranan penting untuk menunjukkan ruang. Okey. Yang kedua, ruang dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Maksudnya tengok karya yang kedua tu, background belakang dia kali lain, depan dia kali lain, dan antara jarak antara objek-objek tu dibezakan melalui warna. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya, ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, ruang nyata tu tadi, okey, dapat memperlihatkan pelbagai sudut ni, contohnya karya berbentuk arca yang mana kita nampak 3D dia kan, boleh tengok sudut tepi, kiri, kanan, atas dan bawah. Okey, itu adalah fungsi-fungsi ruang dalam karya seni. Okey, sekarang kita nak tengok apakah kaitan ruang dan juga perspektif. Tadi kita dah belajar tentang ruang, tapi kita tak tahu apakah yang dikatakan dengan perspektif. Okey, ruang berkait rapat dengan perspektif. Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Okey, perspektif dapat membahagikan 3 ruang dalam penghasilan karya, iaitu ruang tengah, ruang depan dan juga ruang belakang. Perubahan saiz, warna dan jarak berlaku apabila dilihat dari jauh. Semua garisan perspektif akan bertemu pada satu titik pusat, iaitu kita panggil dia titik lenyap. Kita panggil titik lenyap. Okey, rajah berikut menunjukkan contoh perspektif satu titik lenyap dan juga dua titik lenyap. Jom kita tengok kat mana contoh tu. Okey, ini adalah contoh perspektif satu titik lenyap. Yang mana kalau kita tengok gambaran tu, bila kita gabungkan garisannya, dia akan bertumpu kepada satu titik. Itu yang kita katakan dengan satu titik lenyap. Okey, untuk satu titik lenyap, kalau kamu tengok, kita ada aras tengah, kita ada ruang belakang, okey, ruang tengah dan juga ruang hadapan. Okey, itu aras atas kalau kita tengok dari atas. So kita tengok pula perspektif dua titik lenyap. Okey, ini adalah perspektif dua titik lenyap. Okey, tengok kiri dan kanan dia, bila digabungkan di tengah-tengahnya akan membentuk satu objek. Okey, objek tu kalau kita pandang dari kiri kanan, itu adalah kita panggil dia perspektif dua titik lenyap. Okey, kalau pening kena rujuk cikgu kamu. Okey, dapatkan penjelasan lebih lanjut. Okey, so kita dah belajar tentang beberapa jenis ruang. Lepas tu kita dah tahu apakah perkaitan antara ruang dan juga perspektif. Sekarang kita nak tengok macam mana teknik penghasilan ruang itu sendiri. Ruang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam penghasilan karya seni visual. Penggunaan ruang dimanipulasikan melalui cara penggunaan ruang. Seseorang pengkarya itu melihat kesannya kepada kita. Rajah berikut menunjukkan teknik-teknik yang sesuai yang digunakan untuk menghasilkan unsur ruang dalam karya seni visual. Mungkin gambaran cikgu tu kecil, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Yang pertama tu apa dia? Perubahan saiz. Yang kedua, imej terang dan juga imej kabur. Dia nak menunjukkan ruang depan, tengah dan belakang. Yang ketiga, tindanan. Ruang boleh juga wujud hasil daripada karya tindanan. Seterusnya, bayang-bayang. Dan juga mempunyai perbezaan dari segi warna. Kalau dari segi warna pun boleh menghasilkan ruang. Tengok dalam reka letak grafik. Tengok penghasilan ruang dalam reka letak grafik. Tengok antara petak-petak dan juga bulatan itu, antara satu sama lain terdapat ruang ataupun kita panggil layout dalam seni reka letak dalam grafik. Dan seterusnya dari segi perspektif, dari garisan perspektif juga antara satu objek dengan objek yang lain, kita panggil dia ruang. Ruang. Dah belajar sedikit tentang apakah itu ruang
jenis-jenis ruang, perkaitan perspektif dan juga ruang. Kita belajar juga tentang teknik penghasilan ruang. Okey, so seterusnya kita buat latihan formatif. Okey, kamu buka muka surat 68 dalam buku teks kamu. Jawab 1 hingga 3 soalan tu dan juga A, B dan C. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ruang? Tadi kita dah belajar kan apa yang dikatakan dengan ruang. Kita tak nak bagi jawapan. Okey, yang kedua, nyatakan perbezaan antara ruang fizikal dan juga ruang ilusi. Okey, dan yang ketiga, nyatakan jenis-jenis ruang berdasarkan gambar foto berikut. A itu ruang apa, B itu ruang apa, C itu ruang apa. Okey, bila dah siap semua, okay, tulis catat ataupun lengkapkan latihan formatif dalam buku pendidikan seni visual, buku latihan. Okey, kemudian jangan lupa snap dan hantarkan kepada cikgu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Ju. Bye. Assalamualaikum.